step by counting 10, 9, 10, 9. Ten, 9, 8, 7, 6, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Yang mulia Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Pengarah-pengarah pegawai kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, suka cita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Awang Nur Asilin bin Haji Puting untuk mengetuai bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, khususan li hadha al-majlis kafatan 'ammah. Syai'un bila ilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-qad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tanalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا وعن والدنا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أبطال ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحصلنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان
البلاء والوباء والطعن والطاعون والسائر الأمراض وقنا الشر بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون والسائر الأمراض وقنا الشر بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون والسائر الأمراض وقنا الشر بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini 22 bulan Mac 2020, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan mengenai 5 lagi kes baru yang telah disahkan dijangkiti COVID-19 di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes di negara ini adalah 88 orang. Kes 84 berumur 32 tahun adalah kontak kerja kepada kes 69. Kes ini telah mula mengalami demam, sakit kepala dan sakit sendi pada 15 hari bulan Mac 2020. Kes 85 berumur 10 tahun adalah anak kepada kes 81 yang tidak mempunyai sejarah perjalanan keluar negara dan mula mengalami selsema dan sakit kepala pada 21 Mac 2020. Kes 86 dan kes 87 adalah merupakan kontak keluarga kepada kes 63. Kedua-duanya tidak mempunyai sejarah perjalanan keluar negara dan tidak mempunyai tanda-tanda jangkitan. Kes 88 berumur 39 tahun adalah seorang warga tempatan yang baru pulang dari United Kingdom ke negara ini pada 21 Mac 2020 dengan menaiki pesawat Royal Brunei BI-004 tempat duduk 10K. Beliau telah mula mengalami batuk pada 19 Mac 2020 iaitu semasa masih berada di luar negara. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa satu kes yang sebelum ini dalam keadaan kritikal telah beransur pulih dan tidak lagi memerlukan bantuan pernafasan. Sementara itu, terdapat beberapa kes yang dalam pemantauan rapi juga telah beransur pulih. Oleh itu, setakat ini seorang kes masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin pernafasan. 2 orang lagi di bawah pemantauan rapi, manakala selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan bahawa ketika ini seramai 1,651 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala seramai 200 orang lagi telah menamatkan tempoh kuarantin dan dalam keadaan yang baik. Sejak awal Januari sebanyak 3,011 ujian makmal COVID-19 telah dijalankan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai pemaskinian terkini arahan pengasingan diri mandatori bagi semua penumpang yang tiba di negara Brunei Darussalam melalui lapangan terbang antarabangsa Brunei yang telah bermula pada 20 Mac 2020, di mana ia adalah juga merangkumi pelawat-pelawat dan pekerja-pekerja asing yang dibenarkan yang tiba di negara ini. Oleh yang demikian, mana-mana pihak yang memenuhi syarat-syarat seperti berikut adalah boleh diberi pertimbangan untuk menjalani pengasingan diri di rumah mereka masing-masing. Syarat-syarat yang dimaksudkan adalah mempunyai bilik berasingan yang dengan kemudahan tandasnya tersendiri, memastikan rumah tidak mempunyai ahli-ahli keluarga yang berisiko tinggi, menandatangani surat perjanjian mematuhi dasar pengasingan diri itu di dalam bilik dan tidak dibenarkan keluar selama 14 hari,
menghadirkan diri bagi menjalani ujian COVID makmal 19 di Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Selah dalam masa 24 jam selepas ketibaan. Mana-mana rakyat atau penduduk negara tetap di negara ini yang memilih untuk tinggal di Empire Brunei bagi menjalani pengasingan diri bolehlah terus menghubungi pihak hotel tersebut untuk membuat tempahan sendiri yang mana akan dikenakan bayaran sebanyak 100 sehari bagi setiap orang, yakni RM1,400 dalam masa 14 hari. Ini perlu ditekankan, ini adalah di atas pembiayaan sendiri dan tidak ditanggung oleh kerajaan. Sehubungan dengan ini, Kementerian Kesihatan ingin sekali lagi mengingatkan orang ramai, khususnya mereka yang telah dikeluarkan perintah kuarantin atau notis pengasingan diri untuk mematuhi arahan yang telah diberikan, terutamanya tidak keluar dari rumah atau tempat kuarantin yang telah ditetapkan. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama pasukan polis di Raja Brunei sentiasa memantau keberadaan mereka yang menjalani kuarantin atau pengasingan diri. Pada hari ini, terdapat seorang warga tempatan telah didapati melanggar perintah kuarantin dan telah dibawa untuk penyiasatan lanjut. Jika sabit kesalahan, beliau bolehlah dikenakan denda RM10,000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.pn atau menghubungi talian Nasihat Kesihatan 148 pada bila-bila masa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dengan ini, sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media yang diterima melalui slido.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk, ada beberapa soalan yang diterima daripada pihak media pada malam ini. Soalan pertama daripada Borneo Bulletin yang berbunyi, a few days ago we saw a case where the person was negative and then tested positive. Should we become concerned about this, where people tested negative and then become positive? Okey, bagi menjawab soalan itu, perlu diingatkan siapa yang mempunyai kontak akan dikuarantin selama 14 hari. Jadi walaupun swab atau pemeriksaan dibuat, ianya didapati negatif, sebab itu seseorang itu masih diarahkan untuk menjalani kuarantin selama 14 hari. Dan di sinilah kita dapat membuktikan betapa pentingnya, walaupun swab is negatif pada permulaannya, beliau mungkin belum mempunyai virus load yang sufficient untuk didetek semasa permulaannya. Ia baru berjumpa mungkin pada hari itu. Kadang-kadang ia mengambil masa for the virus load to be significant untuk dikesan. So that's why it's very important, walaupun yang di quarantine, especially contact di quarantine is negative, you should still be quarantine for 14 days. Dan kalau ada dalam 14 hari itu mengalami flu-like symptoms, demam apa, satu perlu menghubungi pihak Kementerian Kesihatan semula. Itulah, that's the SOP anyway. Memang indah di it's not that unusual. That's why tadi orang berjaga-jagalah. So dipastikan setiap orang kontak ini menjalani kuarantin 14 hari. Terima kasih. Soalan kedua, Datuk. Can people actually catch the COVID-19 virus through the use of currency such as coins and notes? Kertas duit nyatanya. There's some studies that shows that is one of the dirtiest things on
planet that we keep touching. Tapi there's no evidence or study yang menunjukkan COVID boleh menjangkit dari sana lah. But kita ni tahu duit kertas ni is not clean. It can be transferred from here to there, tangannya bertukar tangan banyak kali. Tapi untuk memastikan that duit kertas ni boleh menyebabkan, belum ada orang clinical trial to suggest that. Okay. Tapi tadi berhati-hatilah. So sebolehnya we use cashless ataupun digital payment. Soalan ketiga Datuk, juga daripada Borneo Bulletin. Returning overseas students were allowed to go home for self-isolation and not in hotel and apartment, as mentioned by Datuk just now. But why is this, Datuk? There are concerns that they might spread infection in the house. That's why it's an option, it's not compulsory. Bukannya dimestikan. Because terdapat ada keluarga-keluarga yang dah berapa setuju juga kan anaknya tinggal di hotelnya, rumah kami lagi besarnya, lebih mudah. Dibenarkan, tapi apa seperti yang saya terangkan tadi, ada conditionnya, dan ada form desainnya juga. In the form tertera sekali, jika melanggar akan didenda 10,000 atau penjara atau kedua-duanya sekali. Jadi saya ulangi, kalau rasanya anda dapat mengasingkan diri, jangan berbuat sedemikian. Ia membahayakan ahli-ahli keluarga di rumah ataupun orang yang berdekatan. Kalau rasanya anda dapat mengasingkan diri. Ini option, because ada orang mengomplain macam-macam lah. Biliknya anda bisai lah, makanannya anda kenyang lah, anda cukup lah, sebagainya. So we give these options, and but there are few keperluan mesti dipatuhi untuk pihak kementerian membenarkannya. Dan salah satu daripadanya juga dalam 24 jam ia mesti keripas, keluarga mesti boleh keripas sports complex untuk di swab. Walaupun ia swab karang negatif tu, ia masih juga diasingkan selama 14 hari. Jangan karangnya swabku negatif, keluar rumah dia. So kalau dia tapi keluar rumah walaupun swabnya negatif, pihak kementerian dengan kerjasama pihak polis tidak akan teragak-agak untuk mengenakan denda bagi mereka ini. Masih. Soalan seterusnya Datuk daripada The Bruneian. Is there a plan for an SMS or text system for the COVID-19 relief fund like the ones telcos did for Dana or Anak Yatim SMS? InsyaAllah itu dalam perundingan dalam masa terdekat, mungkin dilanjutkan kepada SMS. Itu masa ni dalam perundingan pihak yang tertentu sudah. Next question, Datuk, from Ranu Adidas. There are individuals, particularly from the private sector, requesting MOH to issue a letter of declaration that they have completed isolation or quarantine for the company's reference to be fit for work. Itu perlu menghubungi pihak Kementerian Kesihatan dan surat tersebut akan di-issue lah. Itu should not be satu masalah. Second question from Ranu Adidas. Will the Brunei government adopt the new Singaporean app which automatically tracks contacts for use now and in the future until this pandemic is over? Alhamdulillah, seperti saya terangkan beberapa hari yang lalu the government is employing artificial intelligence to help us this. At the moment is still in the process. Bila ia sudah stabil ataupun can go live, itu akan dijelaskan nantilah in one of the press conference. Soalan seterusnya Datuk daripada National FM. Adakah ada perancangan pihak Kementerian Kesihatan agar mereka yang pernah mengikuti bulan sabit merah kerana mereka mengetahui asas untuk membantu frontliner jika jangkitan meningkat? Alhamdulillah, setakat ni pun ramai yang Red Crescent ni telah pun tampil ke hadapan dan sebagai sukarelawan masa ini dipantau oleh Kementerian Kebajikan Belia dan Sukan, dan jika diperlukan lagi, insyaAllah
pihak Kementerian Kesihatan akan menghubungi Kementerian Kebajikan Belia dan Sukan untuk memenuhi permintaan Kementerian Kesihatan. Durang yang coordinate lah with the sukarelawan. Soalan seterusnya Datuk daripada BIS Brunei. Labor regulation for paid sick leave only applies to staff who have worked more than 6 months. Will paid sick leave be extended to staff less than 6 months? That one we need to ask the Ministry of Home Affairs. I'm sure dorang mendengar kali ini. Hopefully they can do some feedback on it, inshallah. Question from Pelita Brunei. How is the mood in the National Isolation Centre? Are the patients and the medical team in high spirits? Alhamdulillah, I hope they are in high spirits. So far, they're very excited. We just met some of the doctors this morning untuk berbincang mengenai satu plan yang dibuat ini, and they're quite high spirits. And apa yang lebih penting lagi, untuk meninggikan moral dorang ni, alhamdulillah, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala juga dan dengan usaha seperti yang saya sebutkan tadi, ada patient itu baik to bed sudah, they remove the artificial ventilation and is doing reasonably well, dan yang lain pun yang dipantau itu makin berkurang sudah, so they a bit better. So this in a way help to boost the moral of the staff. Alhamdulillah. Next question, Datuk, from Borneo Bulletin. Can Datuk share the methods or medication therapy experienced by those who have recovered, if any? They use some of the protocols that's been suggested by WHO. For example, chloroquine and other new antiviral drugs. So they've been using some of those. And baru-baru ini pun today baru ada dikeluarkan dari FDA the methods that the French use, they're going to adopt it di Amerika juga. But ani tadi pantau dulu macam mana lah. But apa yang digunakan masa ni, yang digunakan oleh some of the countries, especially di China, atau tadi pakai dulu masa ni. Alhamdulillah. Probably the last question, Datuk, from Ranwati Das. Those who work in the administration area in hospitals who have health problems or are pregnant, is there any chance that they are not allowed to work due to the risk? I think our ministry already start doing the business continue plan, and especially the pregnant women, especially the administrators, we've been starting to allow them to start working from home already. Thank you very much, Datuk. Okay. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan, dan terima kasih yang juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini, dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih.